Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sururana wa yassir lana umurana wa hlul min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Tahassanna bi zil 'izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkal hadi la yamut. Allahumma asrif anna hadha wa wa qina syarra rada wa najina min at-tani wa والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد, alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada malam yang penuh barakah ini. Dan seterusnya kepada pengerusi surau, ahli jawatan kuasa surau, Tuan Imam, hadirin dan hadirat, kekanda, ustaz, ayanda, ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan kesihatan yang baik, molek dan sentiasa di bawah lindungan Allah Ta'ala, insya-Allah. Mudah-mudahan juga Allah bagi kita ketemu pada Lailatul Qadar, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam permulaan perkongsian saya nak nyatakan tadi adalah orang kata saya baru lepas keluar penjara, tuan-tuan. Ya, baru lepas keluar penjara. Saya beritahu kat Abang Zul, bang, kok saya lewat Imam Isyak dulu. Ya, sebab dapat peluang dan ruang, dah lama tak masuk penjara. Jadi diberi peluang hari ni masuk penjara kejap, tuan-tuan. Ya, dapatlah berbincang dan juga menyampaikan tazkirah dengan penghuni penjara Seremban, tuan-tuan, pada pukul 6 petang tadi, dan terus dengan sampailah berbuka puasa dengan mereka, tuan-tuan. Ya, dekat penjara. Lepas buka puasa tu, saya beritahu kat pengarah, saya minta izin borak terus nak pergi ke sini pula, balik rumah dulu sebab hari ni jadual lain macam pula, tuan-tuan. Saya rasa kena pakai PA, tapi lain macam pula kalau pakai PA. Poyo lah pula, tuan-tuan. Ya, jadi itulah keadaannya. Bila saya tengok jadual minggu depan nuzul Quran kan, baru saya pun ambil tiba pagi petang sebelum buka malam, la ilaha illallah. Ya, muntah jadi, tuan-tuan. Okey. Walau bagaimanapun, insya-Allah Nabi SAW boleh Fatu Mekah di bulan Ramadan. Nabi SAW dengan umat Islam boleh menang dalam perang Badar. Takkan kita punya pergerakan yang ada banyak kemudahan, kita tidak boleh berjaya dalam bulan Ramadan, tuan-tuan. Jadi kita kena ada kekuatan tersebut, kena ada usaha yang tersebut. Tadi banduan tadi dia kata apa? Saya ni dimasukkan ke dalam penjara tak lama, 30 tahun je. Ya, 30 tahun tak lama, tuan-tuan. Ya, tapi dia ada anak 2 orang. Saya kata, bang, mudah-mudahan anak kahwin nanti walikan anak tersebut. InsyaAllah anak itu akan mendoakan kesejahteraan pada abang. Itu je, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati, kita diberi peluang oleh Allah Ta'ala. Kita bebas, kita keluar, tuan-tuan. Dan kita bersyukur kerana Allah Ta'ala makbulkan doa kita, yang mana kita berdoa daripada bulan Rajab dan sampai bulan Syaban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Dan Allah ketemu kita pada bulan Ramadan. Tapi kalau kita tidak manfaatkan bulan Ramadan yang Allah ketemukan ini, maka kita sia-sia, tuan-tuan. Sia-sia kita punya kehidupan. Sebab kita dah rasa rindu sangat, tuan-tuan. Ya, 2 tahun dulu, ya, setahun lepas kita berimamkan isteri dan anak-anak. Itu kalau seorang isteri. Kalau 3 orang isteri, tuan-tuan, muntah. Dia nak pergi rumah bini pertama jadi imam tarawih, dapat buat 4 rakaat. Lepas itu bini yang kedua 4 rakaat, bini yang ketiga 4 rakaat. Sebab apa? Nak datangkan keadilan bila nak jadi imam, tuan-tuan. Tapi yang dekat sini tak risau, semuanya bini satu. Nama TB, tuan-tuan, takut bini. Ya, jadi tuan-tuan pula kan kata ustaz cakap orang, ustaz pun lebih kurang, tuan-tuan. Ya, saya bukan takut bini, bini tak takut dengan saya. Itu ialah, tuan-tuan yang dirahmati. Cuma yang saya nak katakan, kita dah diberi peluang. Sebab itu dalam perkongsian saya sebelum nak Ramadan, 7 ambang Ramadan saya cantikkan. Dan minggu lepas saya kongsikan dengan perkara energi Ramadan. Tapi saya tak boleh nak ceritakan tentang energi Ramadan pada minggu ni, sebab saya dah ubah dengan tajuk yang lain pula, dengan maintain energi Ramadan.
Dan pada minggu depan saya tajuk lain pula tuan-tuan. Saya bawa seminggu. Mana saya pergi kuliah, mana saya sampaikan tajuk yang lebih kurang sama, dan huraian dia mungkin berlaku perbezaan tertentu tuan-tuan. Tetapi hari ini saya nak kongsikan juga maintain energi Ramadan. Maintain energi Ramadan ini dalam peluang yang diberi untuk saya bertazkirah. Saya nak bawa pada tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita dah berada pada fasa minggu yang pertama. Kita berusaha nak buat sembahyang tarawih, nak berjemaah tuan-tuan. Dengan baik kita nak buat tuan-tuan. Tapi jangan minggu kedua ni jadi lemah tuan-tuan. Ya, tapi Alhamdulillah yang kat sini Alhamdulillah masih lagi kekal jemaahnya. Dah sampai jalan raya tuan-tuan. Ya, sound system kena besarkan sikit sebab jemaah sampai jalan raya, sampai tak nampak muka saya rasa kan. Alhamdulillah sampai yang di TV pun ramai tuan-tuan. Masya-Allah tuan-tuan. Ini kelebihan surah An-Nur tuan-tuan. Ya, sebab apa? Surah An-Nur dia malam pertama memang tak ramai. Dia malam hujung Ramadan nanti dia akan penuh sepenuh-penuhnya. Mungkin satu taman tuan-tuan, insya-Allah. Okey, mudah-mudahan kempenkan ajak kawan-kawan ya tuan-tuan, sebab bulan Ramadan ni rugi tak manfaatkan. Jadi dalam keadaan ini tuan-tuan, kita dah usaha yang terbaik pada minggu pertama. Minggu kedua ni bila dah sampai keadaan yang kemanisannya, maka kita kena adakan dalam diri kita air yang pertama, ikhlas tuan-tuan. Air yang pertama, ikhlas. Kita ikhlas kerana Allah Ta'ala kita berpuasa. Kita ikhlas kerana Allah Ta'ala kita bertarawih. Kita ikhlas kerana Allah Ta'ala kita baca Quran. Ingat, jangan bulan Ramadan ni kita baca Quran tuan-tuan. Ya, bulan Ramadan ni tuan-tuan, kita hanya orang kata tambah baik bacaan Al-Quran. Sebab apa? 11 bulan sebelum Ramadan kita dah baca Quran dah. Kalau 11 bulan Ramadan kita hanya sekali khatam Quran, maka sebulan Ramadan ni kita khatam sekali. Beza kan, 11 bulan sekali khatam dengan sebulan tu sekali khatam. Tapi tak ada masalah, boleh buat 5-6 kali khatam pun boleh tuan-tuan. Itulah namanya join tadarus. Kan? Join pagi join tadarus A, tengah hari join tadarus B, petang join tadarus C tuan-tuan. Banyak kita khatam tuan-tuan. Ini tak ada, satu tadarus pun tak beri. Kan? Itu yang masalah. Topik lain di sini tak ada tuan-tuan. Kejap lagi kan tadarus ramai ni, insya-Allah tuan-tuan. Ya, jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala, halawah itu, kemanisan itu adalah ikhlas. Bila kita ada air ikhlas tuan-tuan, baru kita rasa syok nak buat tuan-tuan. Percayalah cakap saya, kita nak tarawih, kita tinggalkan jemaah pun kita rasa macam, ya Allah, tak sedap hati aku bila aku tinggalkan jemaah tarawih ni. Tak sedap hati aku kalau aku tak pergi sembahyang subuh berjemaah tuan-tuan. Itu nama baru dah sampai kepada ikhlas. Tapi kalau masih lagi dalam keadaan yang biasa-biasa ya, bukanlah maksud dia tak ikhlas tuan-tuan. Ya, maksudnya apa? Dia belum sampai lagi tahap kemanisan. Sebab apa tuan-tuan? Ikhlas ni dia ada musuh dia. Musuh dia siapa? Riak. Tu ialah tuan-tuan. Ya, musuh dia riak. Kalau makna dari segi ikhlas hanya kita boleh serah kepada siapa? Allah Ta'ala. Sebab ikhlas itu di antara manusia dengan Allah Ta'ala. Ini para ulama' dah sepakat dah tuan-tuan. Ya, kalau kita lihat kepada pandangan Imam Al-Qushairi, kalau kita lihat pandangan Imam Junaid, semua yang berkata bahawa ikhlas ni adalah kerana Allah Ta'ala, antara manusia dengan Allah Ta'ala. Sebab tu bila ditanya, Ustaz ikhlas tak? Tak berani Ustaz nak jawab ikhlas tuan-tuan. Ya, sebab apa? Kalau kita jawab, saya ikhlas, saya subhanallah, saya mentap ni, saya memang ikhlas, saya ikhlas, tak ada yang ikhlas, mainkan ikhlas. Kan? Kecuali lah kalau saya ejen takaful ikhlas, tu lain nak cerita. Lain. Jadi bila timbul zakat macam tu, takut apa? Riak. Na'udzubillah. Sebab tu kita bulan Ramadan ini, kita diajar untuk merendah diri tuan-tuan. Kita diajar untuk tundukkan kepala kita. Diajar untuk jaga diri kita jangan buat maksiat. Diajar diri kita jangan buat benda yang tak elok. Sebab itu kalau kita nak bercakap banyak pun tak boleh tuan-tuan. Tapi saya diberi benarkan untuk tazkirah. Jangan marah saya pula bercakap ni. Kan ustaz kata tak boleh cakap banyak, tapi membebel dekat depan ni. Tak ke bondo kan. Tuan-tuan. Ya, maksudnya jangan cakap benda yang tak baik. Jangan cakap benda yang tak elok tuan-tuan. Kerana apa? Abu Hurairah pun bila ditanya, apa yang dijawab? Ini so'id. Aku so'id. Aku puasa tuan-tuan. So maka kita pun boleh jawab. Tetapi sebenarnya zaman sekarang orang dah banyak diam dah. Yang banyak masalah kasnya. Kan dia dah diam dah mulut dia, tetapi type dia memang laju tuan-tuan. Itu masalah tu. Kat type tu la ilaha illallah. Kurang-kuranglah kan. Type benda-benda yang baik. Alhamdulillah kan. Type benda yang baik. Jom solat berjemaah kat surau. Subhanallah. Yang lain pula jawab okey. Ni tak ada. Alah apa you tu baru pergi sehari. Nak PM orang lah ajak pergi semayang. Macam bagus orang ni. Dia tak tahan tu. Sebenarnya benda-benda macam tu kita kena tinggalkan. Kita banyakkan husnuzan di bulan Ramadan, insya-Allah. Bila kita datang ikhlas itu, timbullah air yang kedua.
Ai yang kedua dipanggil sebagai istiqamah, tuan-tuan. Istiqamah ni kita biasa dengar lah. Kerana apa? Berterusan, tak pernah stop. Kita jalan ya buat ya tuan-tuan. Ya, cuba kita latih istiqamah kita daripada malam pertama sampai malam 30, tuan-tuan. Habis Syawal nanti pun istiqamah juga. Tapi jangan gaduh pula istiqamah. Dibuat Syawal semain tarawih. Itu masalah nama. Kan ustaz saya istiqamah semain tarawih, ustaz. Jangan. Itu jangan salah nama itu. Kita semain malam lah. Macam mana kita qiyamul-lail, tuan-tuan? 10 malam terakhir kita nak qiyamul-lail. Sekarang ni kena mula. Baru dia sampai 10 malam terakhir istiqamah, tuan-tuan. Tapi kalau 10 malam terakhir baru kita nak mula, tuan-tuan, saya yakin dan percaya betul-betul kita akan pergi target hari ya, tuan-tuan. Target hari di mana? Malam ganjil kita cari, tuan-tuan. Dapat pula seorang ustaz kata kalau hari Ahad mula puasa, dia punya malam Lailatul Qadar malam ke-29. Malam ke-29 ni dia fikir, tuan-tuan. Itu pun masalah juga. Kita tidak salahkan tuan guru kata perumpamaan apa yang target-target yang bersesuaian. Kita tak salahkan. Tetapi yang kita digalakkan malam 21 sampai malam 30. Maka kita kena ada istiqamah. Mula daripada sekarang, tuan-tuan. Istiqamah ni berkait dengan 3 perkara. Berkait dengan 3 keadaan, tuan-tuan. 3 perkataan ni apa? Berkaitan dengan iman. Bila iman, kita tentang taklid kita, qasad kita berkaitan dengan hati, perbuatan dan juga percakapan. Sama juga istiqamah kita, perbuatan, hati dengan percakapan. Istiqamah kita, percakapan kita apa dia? Kita sentiasa menjaga syahadah kita. Dengan kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita berzikir pada Allah dengan sebut benda yang baik, maka itulah istiqamah percakapan. Kalau istiqamah hati adalah khusus kita buat ini adalah kerana Allah Ta'ala dengan niat terbaik, tuan-tuan yang dirahmati. Dan dengan perbuatan istiqamah, aku semain tarawih malam ni istiqamah, ya semain tarawih kan. Alhamdulillah. Pergilah kan. Pergi ziarah, pergi rasa nak pergi ni, nak pergi istiqamah buat tarawih ni, tuan-tuan, dia kena ada kawan. Kalau tak ada kawan tak jadi, tuan-tuan. Kalau ada kawan kata, jom malam ni kita pergi masjid ni, malam ni kita pergi masjid ni. Pergilah kalau nak rasa kan. Nak pergi tompek 8, nak pergi tompek 10, nak pergi tompek 20. Saya pesan banyak kali, tolong. Kalau pergi tompek tu 8, habis sampai 8. Pergi tompek tu 10, habis sampai 10. Pergi tompek 20, habis sampai 20. Rugi 20, pergi tompek 20, tapi 8 dah balik. Tuan-tuan, pasti kan buat tompek tu. Tuan guru saya pesan macam tu, tuan-tuan. Pergi mana buat 20, pergi sampai habis. Mana pergi 10, pergi sampai 10 habis. Mana pergi 8, pergi sampai habis, tuan-tuan. Sebab itulah saya jarang pergi tompek 20. Kemampuan masing-masing lah kan. Gentle activity kita, tuan-tuan. Kita nak rasa, tapi kita kena pergilah. Kau kata kita tak boleh lah, tuan-tuan. Ada kawan-kawan kata, Ustaz, tahun depan suruh Negeri Sembilan semua buat 20. Bukan apa, tuan-tuan. Kita bila open macam ni, mudah untuk orang nak bertarawih, tuan-tuan. Janganlah berbahas 8 ni tak dos sebenarnya. La ilaha illallah. Ramai betul orang jadi orang alim sekarang ni. Ramai betul orang jadi mufti. Itu yang hebat itu, tuan-tuan. Esei yang ustaz ni pun takut jadi mufti, tuan-tuan. Takut betul, tuan-tuan. Kok ditanya ke akhirat nanti muntah. Kok senang jawab, senang. Kok tak dapat jawab, la ilaha illallah kan. Yang paling kita risau, kita tak sampai dengan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di akhir hayat kita. Kan kita tak tahu. Tak tahu siapa pergi dulu. Tanta tuan-tuan pergi dulu. Tanta saya pergi kemudian. Itu ya, tuan-tuan. Itu ialah kita tak tahu, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Maka dalam perkongsian yang terakhir saya, ayat yang terakhir, yakin dan percaya Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang ada pada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Iaitu ayat yang terakhir, insentif, tuan-tuan. Dari segi kamus Dewan, insentif ini berbentuk material, bentuk duit, bentuk perhargaan, bentuk emas, bentuk sijil. Kalau secara dunia yang kita nampak. Tetapi kita boleh huraikan insentif yang Allah beri pada orang yang berpuasa. Ya, yang mana kiraan markahnya yang sebelum ini kita hanya tahu sampai 700 sampai 70,000. Tetapi nilaian orang yang berpuasa ikhlas niat kerana Allah, Allah Ta'ala yang akan menghitung. Berapa Allah nak bagi? Wallahu a'lam, tuan-tuan. Dan orang yang berpuasa pula itu Allah kata apa? Akan masuk ke syurga melalui pintu rayyan, tuan-tuan. Kita pun tak tahu macam mana keadaannya, tetapi yang kita tahu, kita puasa dengan baik, Allah Ta'ala bagi kita pintu rayyan. Cuba kita bayangkan, tuan-tuan. Kita pergi satu tompek, orang sambut dengan baik. Seronok tak kita, tuan-tuan? Seronok kita, tuan-tuan.
Cuba kita pergi satu tompek, lepas tu orang tak sambut dengan baik, macam-macam keadaan boleh berlaku tuan-tuan. Itu yang kena tukar 24 jam. Wallahualam. Kan? Itu semua boleh berlaku tuan-tuan. So kita kena lihat tuan-tuan, kalau dengan Allah Ta'ala kita dapat rayaan yang terbaik tuan-tuan, Masya Allah, syukur kita kepada Allah Ta'ala. Tetapi benda itu kita hanya nampak akan datang. Tapi kita nak nampak akan datang, sekarang yang kita kena buat tuan-tuan. Janji Allah Ta'ala Lailatul Qadar 1000 malam. Maka 1000 malam itu mungkin saya perkongsikan pada minggu yang akan datang tuan-tuan. Kalau tidak, tak ada point saya nak ceramah nanti tuan-tuan. Ya, so kita kena kongsilah ikut by minggu tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan perkongsian yang ringkas daripada saya, sama-samalah kita manfaatkan, kita jaga dengan baik. Dan saya nak tinggalkan kepada hadirin semua, sama-samalah balik rujuk surah Al-Furqan ayat 30 tuan-tuan, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Maksudnya tuan-tuan, dan berkatalah Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang terabai, tidak dipakai. Maka Allah Ta'ala dah nampak, dah lihat dah tuan-tuan, apa yang akan berlaku pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita jadikan Al-Quran terabai, jangan kita tak pakai Al-Quran. Pakailah Al-Quran dengan baik. Seiring dengan bulan ini, bulan Al-Quran, seiring dengan bulan ini kita rajin baca Quran. Seiring dengan bulan ini kita banyak dengar Quran. Jagalah Al-Quran dengan baik. Dan jaga Quran ini bukan ustaz-ustaz saja. Jaga Quran ini bukan mufti saja. Yang jaga Quran ini bukan hafiz dan hafizah saja. Yang jaga Quran ini bukan pemimpin saja. Bahkan semua kena jaga Quran tuan-tuan. Maka kita jagalah Al-Quran dengan baik. Apakah yang dikaitkan dengan Al-Quran? InsyaAllah itulah topik saya pada minggu hadapan tuan-tuan. Jadi sekadar itu saja. Akhir kalam, tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi. Tingkatkan ma'ruf, tinggalkan mungkar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.